Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Tuan dan puan yang dirahmati Allah, Ustaz Amir kirim salam. Dia minta maaf kepada kursus dan tamrin DC. Mungkin minggu yang lain dia akan ganti balik, insya-Allah. Baik, sambung bacaan hadis kita. Bab tahnikus sabi. Bab tahnik anak kecil. Tahnik ni ialah membuka mulut. Kita panggil belah mulut. Dia bukan kerana mulut anak tu tak boleh buka dah. Cuma diambil istilah bagaimana dalam sunnah Nabi SAW, Nabi menyuap sesuatu ke dalam mulut kanak-kanak itu. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, pernah dibangkitkan dalam arena politik kita apabila COVID yang sedang melanda ini berkenaan dengan orang di politik kata kita tak usahlah duduk tahnik budak musim-musim macam ni. Ya. Dia pertama memang musim-musim begini musim yang dilarang untuk kita sentuh menyentuh, dekat mendekati, apatah lagi dengan orang-orang yang tak tinggal serumah dengan kita, orang yang datang dari mana kita pun tak tahu. Namun untuk menyuruh mengkaji semula tentang tahnik, bukan secara umum, adakah ia berkesan, ada manfaat sungguh ke, dia buat apa suap tamar dalam mulut budak ni, apa fungsi dia, apa semua. Itu satu perkara yang berbentuk meremehkan apa yang pernah dibuat oleh Rasulullah SAW. Kalau kita yakin seorang guru itu atau seorang alim itu, seorang yang baik itu memang dia sihat elok, musim-musim ni tidak ada masalah untuk mentahnik anak dengannya. Dan tahnik ini, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sunnah yang paling asasnya ialah apa yang pertama kali masuk dalam mulut si anak, tak mahu sekali masuk. Maka di antara yang boleh kita buat sebagai ayah, kita sendiri tahnik dia dulu. Ambil sesuatu yang manis, sikit je daripada tamar tu. Ambil sikit daripada madu, letak sikit sama ada di bibir atau di lelangit dia, dalam keadaan kita berdoa, ya Allah jadikanlah dia anak yang soleh. Simple. Kemudian untuk kita sangka baik kita dengan orang-orang yang baik, semoga ada keberkatan pada doa mereka, pada bacaan ayat Al-Quran mereka di telinga anak-anak kita, maka tidak ada masalah untuk kita bawa kepada mereka, sama ada di awal-awal kelahiran jika mampu atau pada hari-hari berikutnya. Pernah ditanya, bolehkah umur 5 tahun tahnik lagi? Tak ada masalah. Dia bab doa, bukan kerana makan je sangat. Nak ikut makan KFC lama lah kan. Tapi doa ni umur berapa pun boleh. Dan kalau Tok Wan dia nak main tahnik pun boleh, tak ada masalah.
Umai tamar banyak lagi 2 kilo. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولد. Kata Anas, aku bawa Abdullah bin Abi Talhah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari dia dilahirkan. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi aba'atin yahna'u ba'iran lah. Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berselimut, dalam keadaan berselimut, maknanya Nabi bungkus badan Nabi, membasahkan seekor unta milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma'aka tamarat. Lalu bila Nabi nampak Dina Anas bawa mai bayi yang baru dilahirkan, terus Nabi tanya, ada tak bersama kamu beberapa biji tamar? Qultu na'am. Kata Anas, ya. Fanawaltuhu tamaratin falakahunna. Kemudian aku memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tamar-tamar itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan dalam mulutnya. Madara ni Nabi isap ujung dia, kenakan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma faghara fa as-sabi. Kemudian Nabi buka mulut anak itu. Wa aujarahunna iyya fatalammada as-sabi. Lalu Nabi suap tamar itu ke dalam mulut bayi itu dan diisap oleh bayi itu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hubbul ansari at-tamr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling disukai oleh orang-orang Ansar adalah tamar. Dan juga disebut di sini bahawa tamar ni di antara makanan fitrah, yakni yang membersihkan dalaman seseorang. Bahkan disebutkan juga daripada penyakit-penyakit hati. Karena tamar itu mempunyai kelebihannya yang sangat unik berbanding dengan buah-buah yang lain. Maka tamar adalah yang sangat diutamakan dalam makanan terutamanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menamakannya dengan nama Abdullah. Tuan-tuan dirahmati Allah, apa yang kita buat? Ambil tamar tu sikit, kenalkan dengan liur kita dan suap kepada bayi tersebut. Hanya melalukan pada lidahnya atau lelangitnya atau bibirnya. Ikut budak-budak tu lah, bukan kena paksa masuk sungguh jari sampai ke dalam dah. Isyarat dan bagi lidah dia merasai kemanisan tamar itu, sebagai keberkatan yang kita ambil daripada tamar dan juga doa orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bab berkat ni nak cerita dekat orang yang hanya sandak pada logik akal memang payah sikit lah. Dia akan petikai berkat tak mana? Ya, berkat ni satu tajuk yang tak boleh dilihat. Dia bukan boleh dilihat dia seketui ke, panjang ke, bulat ke, petak ke. Berkat ni adalah satu perkara yang menuntut keyakinan. Berkat ini makna dia tambahan kebaikan. Apabila seseorang itu melakukan sesuatu disertai keberkatan, yang mana kena cara dia halal apa yang dia buat, maka perkara yang dia buat itu akan bertambah baik. Itu yang kita harapkan. Pada Al-Quran ada keberkatan. Bila kita baca Quran akan bertambah baik hidup kita. Ya, confirm yang tu. Jangan ragu-ragu. Kalau orang tak baca, dia takkan rasa.
datang ke masjid ada keberkatan. Kita pun nak cerita, tak erti apa berkat yang kami dapat atau main masjid, tapi ya hidup rasa tenang, lapang, rasa seronok, boleh main, boleh beribadah tu seronok. Kalau pihak kerajaan umum tutup lah masjid Covid, kita rasa tak seronok macam tu. Walaupun ya kena patuh arahan tu, tapi dalam hati rasa alamak, tak boleh pergi masjid. Orang yang tak peduli, dia tak heran apa, dia tak rasa apa, dia lintas, dia jiran masjid ke, azan dah 10 kali pun duduk dengar. Kalau dia tak mau, dia tak rasa kemanisan melakukan ibadah, keberkatan yang ada pada ibadah, dia takkan peduli. Nah, bab ad-du'a fil wiladah, bab doa ketika kelahiran. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حزم قال سمعت معاوية بن قرة رضي الله عنه يقول لما ولد لي إياس دعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمتهم فدعوا فقلت إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم فيما دعوتم وإني إن أدعو بدعاء فأمنوا قال فدعوت له بدعاء كثير في دينه وعقله وكذا قال فإني لا أتعرف فيه دعاء يومئذ. Kata Muawiyah bin Qurrah, apabila dilahirkan anakku yang bernama Iyas, aku menjemput beberapa orang di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku memberi makan, yakni jamu makan, panggil bab kenuri. Itu kita baca dah hadis kenuri ketika khatan, yakni kenuri ketika dapat anak baru. Sama ada kekah terus, sila kalau sempat. Kalau kambing lah ada, kalau duit mencukupi, atau kalau tak ada lagi, buatlah jamuan sikit. Karena itu juga di antara sunnah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Itu pun kita dah baca satu hadis tentang kenduri selepas kita dapat anak baru. Bila aku jamu mereka makan, lepas itu mereka berdoa kepada aku dan anak aku yang baru dilahirkan. Aku pun berkata kepada mereka, sesungguhnya kamu telah berdoa, moga-moga Allah berkati kamu pada apa yang kamu doakan. Dan sekarang aku pula nak berdoa, maka tolong aminkan. Orang baik mengaminkan doa kita ni adalah satu kebaikan. Kita mengaminkan doa orang-orang yang baik pun satu kebaikan yang cukup besar. Itu kalau jumpa orang yang baik, minta dia doa. Subhanallah. Pengalaman lah mengaji sikit itu, anak sulung saya lahir di Syria. Masya Allah, doktor dan nurse ketika sambut kelahiran tu, sambil duk urus tu, duk lap, duk apa, duk tepuk, sambil dia duk doa, moga diberkati bayi ini sihat insya-Allah. Dan dia calik tamar, dia buluh dekat mulut bayi itu. Nurse dan juga doktor yang bertugas di bilik salin. Lepas tu dia bagi, dia kata azin fi udhuni, azan di telinga dia. Dia serah kat saya, dia cari mana ayah dia, azan kat telinga dia. Bawa pergi bilik azan dan iqamah, telinga kanan dan kiri. Dan tu bagaimana mereka tak tinggal perkara-perkara yang menjadi sunnah yang Nabi SAW lakukan, berdoa kepada anak-anak yang baru dilahirkan. Dan kita juga kena cari orang yang baik untuk mendoakan anak-anak kita. Jumpa mana-mana orang yang baik, waktu tu kita ada bawa anak, minta dia, Tuan Syekh, Ustaz, Tuan Imam, apa pun lah, doakan kepada anak saya ini.
Karena ini di antara sunnah yang dilakukan oleh orang-orang yang baik pada zaman-zaman awal lagi. Nah, lalu aku berdoa untuk anakku dengan doa yang banyak, supaya Allah jaga agamanya dan akalnya, diaminkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab man hamidallaha 'indal wiladah idza kana sawiyan wa lam yubali dzakaran aw untha. Bab orang yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendapat kelahiran yang baru, kiranya anak itu dilahirkan dalam keadaan yang baik dan dia tak peduli pun adakah anak yang dilahirkan itu lelaki atau perempuan. Ya. Zaman dulu ni mereka tak ada alat untuk tahu jantina dari awal. Maka nak tahu bila itu lahir pula. Dan adat jahiliyah, mereka sangat mengutamakan anak lelaki berbanding perempuan. Sedangkan mereka tak fikir kalau tak ada anak perempuan nanti tak ada siapa boleh beranak. Tapi punyalah kalau dapat anak lelaki ni, keluar rumah ni tawaf Kaabah, duk abang ni lelaki. Kalau perempuan senyap, muka pencom, ada hak heret ditanam terus, selesai, nanti beranak lagi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala hikmahnya kurniakan kepada Nabi anak perempuan saja yang mereka ni membesar hingga berkahwin. Anak lelaki mati ketika kecil. Waktu orang tak suka anak perempuan, Nabi dikurniakan anak-anak perempuan. Dan ramai pula yang nak menantukan anak Nabi SAW. Kalau mereka tahu ni bukan calang-calang orang, anak orang yang baik, walaupun ketika itu belum ada syariat lagi. Maknanya dah teringin dah nak mencari pasangan yang baik. Dan demikian juga golongan bangsawan, mereka akan cari anak-anak bangsawan untuk diperistrikan. Sangat pelik zaman jahiliyah. Baik, hari ini kita boleh tahu jantina anak seawal 4 bulan mungkin. Scan yang kita ada lagi hebat, boleh print gambar pula, boleh keluar color lagi. Sampai ada lagi mahal, dia boleh apa, zoom sampai dekat dengan muka tu, ambil gambar, lepas tu dulu klik. Ni sama muka pak ke muka mak? Tampaklah tak. Baik, waktu tahu jantina tu apa perasaan kita? Tak usah rasa. Yang kena rasa, alhamdulillah, ini kurniaan Allah. Laki ada kelebihan dia tertentu, perempuan pun ada kelebihan dia tertentu. Jangan lihat perempuan akan dibawa pergi habis. Perempuan ni akan lahirkan pula orang yang akan terus memberi pahala kepada kita. Ya, dia akan lahirkan cucu kita. Kalau anak perempuan kita baik, elok, salihah, menjadi isteri yang salihah, ibu yang salihah, lahirkan anak yang salih, salihah, tu hasil didikan kita diteruskan pula oleh cucu kita, cicit. Nama mana kita nak dapat kebaikan hasil daripada perkara baik yang dilakukan oleh keturunan kita. Nah, tidak ada kelebihan pada jantina, yang ada ialah pada taqwa. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن دكين سمع كثير بن عبيد قال كانت عائشة رضي الله عنها إذا ولد فيهم مولود يعني في أهلها لا تسأل غلاما ولا جارية. Adalah Aisyah radhiyallahu anha, apabila dilahirkan
di kalangan ahli keluarganya, abang-abang dia, kakak dia yang dapat anak, Sayyidina Aisyah tidak ada anak. Bila orang main bagi tahu no dapat anak menakan pula, dia tidak akan tanya sama ada lelaki atau perempuan. Kita hak tu tanya lu, Pak Ana, alhamdulillah lelaki perempuan. Ya, tak ada masalah. Tapi Sayyidina Aisyah tak mau ada bau-bau jahiliah lagi. Kesan-kesan jahiliah tu bimbang kalau meresap pada masyarakat. Maka dia mengajar supaya jangan bertanya lelaki ke perempuan. Taqulu, yang ditanya, khuliqa sawiyan, lahir dalam keadaan sihat ke, alhamdulillah. Qila fa idza qila na'am qalat alhamdulillah. Bila dijawab ya sihat bayi itu, dia akan berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, rupanya banyak perkara sunnah yang wujud pada kelahiran. Dia kata apa banyak Islam nak bagi kat kita pahala, nak bagi kat kita ruang yang luas untuk kita boleh lakukan perkara-perkara sunnah dengan satu kelahiran. Doa sunnah, buat kenuri sunnah, apa suap pada mulutnya manisan sunnah, kita menyebut alhamdulillah sama ada kelahiran anak kita sendiri atau orang lain sunnah, masya-Allah. Tidak bertanya lelaki ke perempuan atas dasar nak melebihkan antara dua jantina itu pun adalah perkara sunnah, masya-Allah. Maka agama apa lagi yang menyediakan kebaikan sehingga sebegitu? Tidak ada. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kemudian setelah itu datang tanggungjawab dalam membesarkan anak. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ada pengalaman membesarkan anak, dan alhamdulillah anak-anak yang berjaya dibesarkan bukan hanya pada tubuh badan tetapi pada jiwa mereka juga. Jiwa yang besar. Ingat ada salah seorang guru kami di Pondok Derang, ditulis kat pintu asrama waktu nak turun belah dalam, dia kata ayahmu berpesan agar kamu menjadi orang besar. Berapa tahun duduk asrama tu, setiap hari naik turun dia baca tu, tulis besar, ayah kamu berpesan agar kamu menjadi orang yang besar. Waktu tu kita baca lah kan, turun baca, turun baca. Apa tulisan tu pun dekat papan lah, cat lebih kurang lah, kira lutong zaman tu. Tak elok pun, bukan ada design-design elok. Tapi rupanya Masya Allah tu kata idza takarrara taqarrara, bila berulang-ulang dia akan lekat. Dia akan lekat. Dan memang bila kita semakin besar sikit, matang sikit, kita faham bahawa memang mak ayah kita nak kita jadi orang besar. Besar ni bukan besar tubuh badan, bukan besar pada pangkat dan jawatan, bukan besar pada kekayaan, harta dan sebagainya, tapi besar pada jiwa. Kuat dalam mengamalkan amalan, sabar, apa sahaja yang berbentuk ketahanan dalam hati. InsyaAllah. Elok habis semua bakat cerita balik pasal papan itu, sekeping papan yang penuh dengan semangat dan motivasi itu. Ya Allah, maka kita pun buat ke anak-anak kita. Apa kita nak bagi dia, jadi kita tulis, letak, tempel kat rumah, dekat kelas, dekat asrama. Tak usah beletak panjang-panjang, tulis sikit je. Lalu baca, dia akan lekat. Masya Allah. Itu di antara salah satu pesanan yang kita boleh buat kepada anak-anak kita, kerana mereka lah harta kita yang paling bernilai. Harta-harta yang lain akan habis, kemasyhuran kita akan habis. Aduk kelip rambut nak jadi menteri besar ni berapa hari je, lepas ni habis. Habis. Sultan pun kata apa, gagal.
2 tahun tak nak masuk, 3 tahun, tiga kali angkat sumpah ni gagal, dia kata. Sultan kata, bukan saya kata. Berapa hari nak jadi menteri besar? Tak lama. Berapa hari nak jadi menteri? Tak lama. Berapa hari nak jadi orang yang ada kuasa? Tak lama. Yang akan menghasilkan lama kepada kita benda yang baik adalah anak-anak. Kerana anak-anak akan terus hasilkan pula anak mereka yang baik, anak mereka lagi yang baik, sampai ke bawah. Maka moga-moga kebaikan berterusan sampai kepada kita, orang yang mengambil berat terhadap anak-anak, insya-Allah. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.